Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi apa khabar semua? Alhamdulillah, insya-Allah hari ni kita akan bagi tajuk adab Okay, baik. Tajuk yang pertama dalam buku Adab Darjah 5. Seperti mana kita sedia maklum, solat ini adalah perintah Allah yang wajib ke atas setiap individu muslim. Okey. Tapi solat yang mana yang wajib? Solat yang 5 waktu tu wajib. Solat sunat tak wajib, dah nama pun sunat. Okey. Solat wajib 5 waktu tu adalah hukumnya wajib bagi setiap individu muslim, tak kisah lelaki perempuan, tua muda dan sebagainya. Okey. Cuma hari ni kita nak cerita pasal solat orang uzur dan dalam solat dalam kenderaan. Okey. Konsep untuk solat orang uzur. Konsep ni maksudnya keadaan yang sesuai untuk orang uzur yang solat. Orang uzur untuk solat. Okey. Tu konsep solat orang uzur. Okey. Solat wajib atas setiap muslim lelaki dan perempuan yang waras, cukup umur dan suci sekiranya berlaku keuzuran. Syariat Islam membenarkan dan mengharuskan seorang muslim dan muslimah menunaikan solat mengikut kemampuan. Yang kedua, dalil harus orang yang uzur bersolat mengikut kemampuan. Sabda Nabi, kata Nabi daripada Amran bin Husain radhiyallahu anhu, katanya aku menghidap penyakit buasir, lalu aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang solat. Baginda bersabda, bersolatlah secara berdiri, jika tidak lakukan secara duduk, dan jika tidak mampu juga lakukanlah secara mengiring. Dia nak bagi tahu berdasarkan ayat semua ni dan gambar kat sini juga, kita nak bagi tahu yang solat wajib ini kita harus lakukan tak kisah apa jua keadaan, sihat dan sakit, tua dan muda, keadaan aman ataupun perang. Itu nak katakan solat itu adalah penting. Dia solat yang mana? Solat 5 waktu tu lah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Okey, ni gambar-gambar orang sakit. Gambar ni sihat lah ni. Gambar berperang. Hatta berperang sekalipun kita diwajibkan solat. Cuma adalah kaedah-kaedahnya. Solat keadaan orang sakit macam mana, solat berperang macam mana, dan solat keadaan aman macam biasalah kita biasa buat kat rumah ataupun kat masjid. Okey. So solat, untuk kita tahu syarat sah solat untuk orang sakit sama juga macam orang biasa sebenarnya. Masuk waktu solat, hadap kiblat, tutup aurat, suci daripada hadas, lepas tu ada keuzuran. Ini kalau kita nak buat untuk orang sakit, mestilah kita ada sakit. Baru dipanggil solat orang sakit. Jadi solat orang sakit ini dia akan terdiri, sebab kata Nabi tu dia ada terdiri pada 3 perkara, 3 bahagian. Yang pertama, buat diri, tak mampu diri duduk, tak mampu duduk baring. Okey, biasanya kat hospital lah. Kalau kat rumah pun ada kata sakit kaki ke apa bagai, kita boleh buat cara duduk lah. Kalau tak mampu, kita buat cara baring. Ni ikut kemampuan. Okey, so cara orang uzur menunaikan solat. Ni orang uzur menunaikan solat. Yang pertama sekali, solat secara duduk. Solat secara duduk, duduk tegak hadap kiblat, niat serta takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, rukuk. Rukuk ni kita menundukkan kepala sikit. Kemudian i'tidal, duduk tegak balik. Sujud ada 2 keadaan, sama ada kita bongkok lebih ataupun sujud seperti biasa. Kalau mampu sujud seperti biasa lagi baik. Dia selagi boleh dalam solat yang sakit ni, selagi boleh kita cuba untuk solat sempurna. Macam tu. Macam anda kata orang ni dia tak mampu berdiri je, so dia duduk. Jadi bila dia duduk, masa sujud dia boleh buat seperti biasa, so dia sujud seperti biasa. Kalau anda kata orang tu duduk tak mampu nak sujud ke bawah sebab lutut ke apa ke, so dia kena bezakan dua keadaan rukuk dan keadaan sujud. Okey, contohnya dia duduk atas kursi macam ni. So kalau dia rukuk, kepala dia tunduk sikit je. Kalau sujud, tunduk banyak. Tu beza dia. Okey. Jadi itu caranya untuk solat secara duduk. Okey, kemudian sampai akhir salam. Cuma beza duduk dia tak berdiri lah. Itu sajalah, duduk atas kursi. Dan kalau solat secara baring pula, baring melintang ni, baring melintang, baring hadap shilling lah. Okey. Baring melintang, yang pertama, baring melintang menunjukkan kaki dan kepala di atas bantal supaya tinggi dengan muka menghadap kiblat. Okey, ni maknanya kaki kita menghadap kiblat. Kaki menghadap kiblat, maknanya kita tinggikan kepala supaya muka kita pun menghadap kiblat. Okey, lepas tu niat serta takbiratul ihram, buat macam solat, angkat takbir, lepas tu baca surah Fatihah macam biasa. Rukuk ni buat isyarat. Kita angkat tangan, lepas tu kita rukuk. Kita angkat tangan, i'tidal, lepas tu kita sujud. Padahal kita tak buat pun perlakuan sujud ni. Kita baring, niat dalam hati kita, aku angkat takbir untuk rukuk, lepas tu sekarang ni aku tengah sujud, macam tu. Cuma ni dia tangan ni nanti bila sujud dia akan dekat tepi lah. Tu waktu sujud dia tak adalah baring ni dia bangun dia pergi sujud. Susah. Tu kata jika mampu tadi. Okey, ni keadaan baring melintang. Kemudian bagi salam, Assalamualaikum macam biasa. Okey.
Ada lagi tak? Keadaan secara solat keadaan secara baring mengereng. Yang ni pergerakan solat secara baring mengereng. Baring mengereng dan menghadap ke arah kiblat. Ini kepala kat belah kanan, kaki belah kiri. Mengereng menghadap ke arah kiblat. Niat dan takbiratul ihram, baca Fatihah, rukuk pun cara sama. Dia bukan buat perbuatan rukuk, dia angkat takbir, just dalam hati fikir aku nak rukuk, lepas tu aku nak sujud, macam tu. Ni bab kata dia, rukuk dan sujud boleh dilakukan dengan menggunakan isyarat kepala dan mata sahaja. Maknanya dia tak buat perlakuan macam rukuk betul pun. Okay. So seterusnya, hikmah adalah kelebihan yakin terhadap pertolongan Allah, dikasihi diridai Allah, memperoleh ketenangan jiwa, sabar dan tabah, sentiasa ingat Allah, bersyukur, meringankan. Jadi nak bagi tahu dalam apa-apa keadaan, kalau kita tunaikan solat tu tanda kita ingat Allah, dan bila kita ingat Allah, yakinlah dan pasti pertolongan Allah akan sampai. Okay. Jadi insya-Allah itu saja untuk hari ini tentang solat uzur dulu. Nanti kita minggu depan insya-Allah kita akan masuk solat dalam kenderaan pula. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.